Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalong apresiasi saya hulurkan buat peneraju acara Barisan Kehakiman Teguh Saksama, seterusnya saudara-saudari, bahadur-bahaduri, para belia, celik literasi ekonomi. Hadirin sekalian, suatu ketika pada abad ke-14, wabak plat hitam atau Black Death telah melenyapkan kira-kira 200 juta manusia dari peta dunia. Hampir 1/3 penduduk Eropah merasai kepayahannya. Malah, kadar kehilangan pekerjaan tinggi hingga memaksa penduduk beralih daripada bercucuk tanam kepada menternak binatang. Namun, revolusi ekonomi abad ini telah berubah. Dari wang fizikal, kita beralih kepada wang maya meski kita dilanda pandemik moden seantero dunia. Masyarakat masih mewah berbelanja. Terima kasih buat moratorium dan skim prihatin rakyat penjana. Maka, atas matlamat yang sama, ayuh bersama saya memahami dan menyelami mauduk bicara transaksi tanpa tunai memperkasa ekonomi digital negara. Saudara-saudari, ekonomi digital pertama kali diperkenalkan pada 1995 oleh Don Tapscott di dalam bukunya yang berjudul The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Network Intelligence, yang merupakan sistem dagangan elektronik yang menggunakan inovasi teknologi seperti infrastruktur e-perniagaan dan e-dagangan secara maya, iaitu merentasi setiap aktiviti ekonomi konvensional. Secara mudahnya, transaksi tanpa tunai pula menurut Forum Ekonomi Dunia 2017 merupakan kaedah penggantian wang tunai fizikal dengan kaedah cek, debit atau kad kredit atau kaedah elektronik bagi urusan jual beli, pembayaran dan perkhidmatan kewangan. Persoalannya, pada saat kita berbelanja secara maya, bagaimanakah santun kita memberi dan menerima ledakan transaksi tanpa tunai hingga akhirnya kita berhempal lapik, berlicin daun, merungkai matlamat mauduk dalam merekayasa ekonomi digital negara? Maka, 3 perspektif akan kita rungkai bersama. Pertama, landscape e-tunai di Malaysia. Krisis kekuatan ekonomi yang melanda dunia pada tanggal 1997 telah menyebabkan ekonomi Malaysia bermuram durja. Dari peristiwa Black Monday hinggalah spekulasi mata wang fizikal George Soros kerana manipulasi ekonomi dan propaganda Yahudi. Ketika itu, Tun Dr. Mahathir tidak pernah gusar dan khawatir, malah tidak jemu-jemu berfikir. Akhirnya, masalah berjaya diusir. Penyusunan semula institusi perbankan dilakukan segera. Tambatan ringgit telah mewujudkan dunia. Lantas, kawalan modal telah menjadikan Malaysia sebagai negara pertama Asia keluar dari kemelut kekuatan ekonomi dunia. Wah Imam, hari ini tak kala pandemik moden corona telah menghentikan terusan perdagangan China dan Amerika, hinggakan The Great Lockdown melumpuhkan ekonomi Eropah dan Asia. Namun, rakyat Malaysia masih tersenyum hemah berbelanja. Manakah tidaknya, kajian impak Mastercard yang dijalankan pada Mei 2020 menunjukkan Malaysia mencatatkan transaksi pembayaran tanpa tunai yang paling tinggi di Asia Tenggara. Jumlah pengguna Malaysia yang melakukan pembayaran e-tunai meningkat 18% dengan kad kredit dan debit menjadi penerima manfaat utama. Maka, tidak hairanlah kalau Cik Kiah membeli budu dengan Maybank to You dan Pak Abu memesan serbuk kopi dengan transaksi RHB. Saudara-saudari, kedua, transaksi tanpa tunai merekayasa kemajuan teknologi kewangan, fintech. Sudah sekian lama, institusi kewangan melakukan penambahbaikan dalam usaha meningkatkan kecekapan dan keselamatan kewangan agar pelanggan sentiasa yakin dan berwaspada dalam melaksanakan transaksi e-tunai, daripada bayaran menguruskan kekayaan hinggalah kepada transaksi dermawan. United Service Automobile Association telah mengkaji teknologi pengenalan suara sebagai salah satu penambahbaikan kepada tahap keselamatan kewangan. Hasilnya, Bank of America telah berjaya melancarkan Erica, sebuah peranti yang mampu melakukan pemindahan wang, pembayaran bil dan membantu pelanggan dalam urusan pelaburan hanya melalui arahan suara. Tidak ketinggalan di Malaysia, kemajuan fintech
melalui keupayaan perbankan internet, pembayaran digital dan dompet mudah alih telah meletakkan negara kita di tangga 139 dalam Indeks Kesiadaan Jaringan Transaksi Tanpa Tunai di Forum Ekonomi Dunia 2019 di hadapan negara Itali, Chile, malah China. Saudara dan saudari, ketiga, digitalisasi mengupayakan ekonomi PKS dan usahawan tani. Peribahasa berperi, adat periuk berkerak, adat lesung berdedak. Umpama berketak ayam mandul, orang berketak dia berketak, orang bertelur dia tidak. Dalam usaha meningkatkan ekonomi usahawan kecil sederhana, digitalisasi ekonomi harus menjadi intipati usahawan muda. Maka, usahawan muda perlu sentiasa bersedia berubah minda, mengadaptasi perubahan digitalisasi ekonomi dari hanya menjual tenunan dan kraftangan di tepi jalan, kini sudah mampu menggunakan Lazada dan Shopee atas talian. Malah, jualan ketika perintah kawalan pergerakan mencatatkan peningkatan 32.6% keuntungan hanya menggunakan transaksi tanpa tunai melalui kecanggihan GrabFood dan Foodpanda dalam talian. Dari nasi lemak antarabangsa Kampung Baru sehinggalah Karipak, Mak Leha, Pasar Pudu. Semuanya laris habis laku dek kerana adaptasi usahawan alaf baru yang mengadaptasi transaksi tanpa tunai melalui digitalisasi ekonomi di norma baru. Maka saudara-saudari, sebagai intihar, pertama, kita perlu sentiasa bersedia dengan perubahan lanskap transaksi tanpa tunai di Malaysia. Kedua, kita perlu yakin dan percaya dengan kemajuan teknologi kewangan dalam mengurus dan mengarus perdana transaksi ini. Dan ketiga, usahawan muda dan PKS perlu berusaha mengupayakan transaksi tanpa tunai dalam era digitalisasi ekonomi. Sudah ada tapak, tegakkan tiang serinya, hamparkan atapnya. Hanya usaha dan kemalasan yang membezakan kita. Ibarat kata Hamka, seandainya kita belum bersedia untuk bahagia, sediakah kita untuk derita? Seandainya kita belum bersedia untuk maju, sediakah kita untuk mundur dan lesu? Realitinya, kita tidak pernah merancang sebuah kegagalan, namun seringkali gagal merancang sebuah kejayaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.